Semalam kita sudah bersama dia, tapi malam ini sekali lagi bersama wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam yang berada di sana untuk bawakan perkembangan terkini pasukan Habibi. Habibi, okey. So kita nak tahu jugalah Zul. Just now kalau kita lihat kepada Nadi Has tadi, Ya, betul. terputus kejap lah connection ketika Kim Panggon sedang berkata-kata. Apa yang kita orang miss out dekat sini, Zul? Maybe ada something yang diperkatakan oleh Kim Panggon yang Zul perlu kongsikan kepada rakyat Malaysia? Okey, Dayang, Farish, saya rasa quote of the day untuk sidang media Malaysia bertemu Jordan adalah esok akan menjadi sejarah baru untuk bola sepak Malaysia menewaskan Jordan. Harapan daripada Kim Panggon bagi pertemuan kedua pasukan di Stadium Al-Janoub, yang mana saya rasa 3 mata penuh yang disasarkan itu akan menjadi penentu kepada peluang skuad negara mara ke pusingan 16 akhir buat pertama kali. Walaupun sebenarnya mungkin kita terlalu awal untuk bercerita, berkongsi mengenai keberadaan ataupun kemampuan di peringkat kalah mati tersebut, tetapi apa yang disampaikan, mesej yang dibawa oleh Kim Panggon itu betul-betul jelas bahawa matlamat dan juga sasaran utama adalah mara ke pusingan 16 akhir, walaupun sebenarnya Persatuan Bola Sepak Malaysia FM tidak meletakkan sasaran, boleh katakan sasaran rasmi untuk suku akhir, pusingan 16 akhir ataupun peringkat yang lebih baik. Tapi keazaman yang kita nampak daripada Kim Panggon itu menyalahkan betapa beliau mahu membawa sesuatu kepada bola sepak negara menerusi pencapaian tertinggi di peringkat pentas Piala Asia ini. Okey, lah. Haraplah sikit kan. Okey, Zul, kita banyak sentuh pasal negara lah, pasal Harimau Malaya dan sebagainya tentunya. Tapi kita nak tahu sedikit lebih terperinci tentang Jordan. Coach Hussein Namuta mengaku Jordan perlu berhati-hati katanya bila menentang Malaysia. Tapi realistiknya 86 adalah ranking mereka. Bagaimana untuk Jordan pula, Zul? Kalau kita nak menang, departmen mana yang kita kena kuasai? Sedikitlah info tentang pasukan Jordan menghadapi pasukan Malaysia. Okey Farish, sudah pasti di bahagian pertahanan sebab berdasarkan maklumat dan juga apa yang saya lakukan terhadap pasukan Jordan ini, dia sangat baik di bahagian serangan, terutamanya membabitkan 3 kombinasi di bahagian serangan iaitu, kalau saya boleh sebut ke sini, iaitu Musa Al-Tamari, pemain seperti Ali Olwan, yang mana kita mulakan dengan Musa Al-Tamari dulu, merupakan pemain Ligue 1 Perancis, Montpellier, menyertai pasukan berkenaan pada Mei 2023, mengikat kontrak selama 3 tahun, merupakan pemain pertama Jordan yang beraksi di Ligue 1 Perancis dan juga salah satu liga terkemuka ataupun terbaik di Eropah, ya, Musa Al-Tamari, dan telah merekodkan 3 gol daripada 15 penampilan bersama Montpellier yang beraksi di Ligue 1 Perancis ketika ini. Jadi status itu kita nampaklah betapa bahayanya, betapa akan memberi kesukarannya pemain ini kepada barisan pertahanan negara. Seterusnya iaitu Ali Olwan. Kalau ingat lagi pemain ini, pemain yang telah menjaringkan hat-trick ketika depan Malaysia di Amman, Jordan, dalam aksi persahabatan ataupun dalam aksi terakhir Malaysia bertemu Jordan yang dimenangi Jordan dengan keputusan 4-0. Musa Al-Tamari di bahagian sayap kanan ataupun penyerang di bahagian kanan, dan juga Ali Olwan adalah di bahagian kiri. Dua pemain ini saya boleh katakan cukup lincah, mempunyai kemahiran individu yang tinggi. Jadi pasukan Malaysia harus menguasai ataupun ampuh di bahagian pertahanan untuk mengekang penyerang ataupun jentera serangan yang diketuai oleh dua pemain ini. Itu dapat dilakukan, saya percaya kita mampu memastikan gawang tidak dibolosi, sekaligus kita mengharapkan pemain seperti Arif Aiman, Faizal Halim maupun Darren Lock mampu mencetak jaringan untuk kita mencapai matlamat 3 mata penuh pada aksi pertama. Zul, berbeza sedikit soalan Dayang kali inilah. Andai benar kita boleh dapatkan 3 mata penuh berdepan dengan Jordan, adakah ini akan menunjukkan Malaysia
dengan sisi yang berbeza sebab sekarang ni rata-rata mengatakan bahawa kelebihan pada Jordan, ranking memainkan peranan, kita perlu realistik. Kalaulah kita boleh menang ya Zul, for the rest of campaign kita, adakah ini akan menunjukkan Malaysia yang berbeza kepada seluruh Asia Zul? Sudah pasti Dayang, kalau kita lihat dalam kumpulan E sahaja, Malaysia berada di ranking paling bawah berbanding Jordan di 87 dunia, Bahrain 86 dunia dan juga Korea Selatan 23 dunia. Jika kita menang dengan pasukan yang berada di ranking lebih baik, apatah lagi berada di kedudukan 100 terbaik dunia kan, itu memberi satu persepsi bahawa pasukan negara datang ke sini bukan sekadar untuk bertanding tetapi mempunyai keazaman untuk melakukan sesuatu dan ia sudah pasti akan menjadikan Malaysia satu pasukan ataupun satu gambaran kepada pasukan-pasukan lain dan juga penyokong-penyokong lain bahawa Malaysia adalah satu pasukan yang mampu mencipta kejutan ataupun mampu memberi saingan dan sebagainya. Kita ambil contohlah Piala Dunia misalnya, bagaimana pasukan Maghribi berjaya mencipta sejarah mara ke peringkat lebih tinggi dan kemudiannya pemain-pemain mereka mempunyai saham yang baik di apa orang kata di inilah bola sepak dunia kan, hingga mendapat tawaran kelab-kelab terbaik seperti di EPL dan beberapa generasi Eropah juga, dan ini juga akan berlaku kepada pemain-pemain Malaysia jika kita mampu untuk menghadirkan satu keputusan-keputusan yang luar biasa dalam kempen Piala Asia edisi ke-18 kali ini. Okey Zul. Kita tahu yang pastinya bila sampai ke dalam sesuatu tournament tu moodnya berbeza. Tak kisahlah ranking jauh ke dekat ke, mood itu memainkan peranan. Jadi mungkin Zul secara eksklusif yang berada dekat dengan pemain, semalam berada di Universiti Qatar menyaksikan team training dan sebagainya. Macam mana Zul lihat mood pasukan negara pada ketika ini, terutamanya approaching game menentang Jordan ni? Okey Faris, saya lihat kita beruntung kerana dapat datang awal ke Qatar ni, sebab 13 hari itu saya rasa pemain dah adapt dengan keadaan dan juga suasana persekitaran di Doha terutamanya, membabitkan seperti iklim, cuaca dan juga keadaan padang terutamanya. Mereka berlatih di padang yang sama dengan stadium. Jadi itu akan memberi kebiasaan kepada pemain-pemain. Kalau tak biasa, saya rasa mood dan juga apa yang keadaan pasukan itu saya rasa akan sedikit berdepan kesukaran. Macam saya sampai kat sini memang memerlukan masa untuk adapt dengan keadaan, yang mana saya tadi bangun pada pukul 4 pagi, kalau kat Malaysia pukul 8 ke 9. Jadi kalau pemain pun berdepan dengan masa sama, itu akan memberi kesukaran. Jadi selepas 13 hari saya nampak mood pemain cukup bersedia. Walaupun kita dilaporkan ataupun kita dah disahkan 3 pemain mungkin tak dapat diturunkan, seperti Endrick Dos Santos kerana kecederaan, Corbin Ong dan juga Naksu Isa pula baru pulih daripada kecederaan dan mungkin tidak dapat diturunkan. Keseluruhannya Farish, mood dan juga vibes skuad Harimau Malaya tip-top untuk bertemu Jordan. Alright. Terima kasih Muhammad Azam. Itu nama dia dekat Qatar. Muhammad Azam. Muhammad Azam nama dia dekat Qatar. Terima kasih kerana terus memberikan kami informasi-informasi yang cukup eksklusif dan mantap, dan saya pasti seluruh rakyat Malaysia mendoakan langkah kanan bagi Harimau Malaya untuk perlawanan pertama. Thank you Zul Zul. is the good luck charm dekat sana. Thank you Zul. Selamat bertugas. Okey. Thank you Rayyan, thank you Farish. Jumpa lagi.